Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Selamat bekerja kepada yang sedang bekerja, dan selamat menonton kepada yang sedang menonton. Dan salam perkenalan kepada saya, dari saya. Untuk yang mungkin ada kali pertama join, dan ada yang silent reader. Dia tonton saja, dia tak pernah komen, dia tak pernah like. Cuba hari ni, cuba klik like. Dan saya nak tengok, kalau boleh komen di bawah. Kita boleh berinteraksi. Kalau in case kalau ada soalan sepanjang perkongsian ni, ada soalan nak diajukan pun, anda boleh komen di bahagian bawah. Okey. Hari ni, semalam saya tak sempat nak buat live. Hari ni saya come back buat live dengan menjawab 2 soalan. Hari ni saya dapat beberapa soalan, tapi saya pilih 2. Okey. Ada 2 soalan menarik soalan ni. Okey, soalan yang pertama, dia tanya, "Hai, saya ingin bertanya, kenapa kalau seseorang itu berdiet, dia kena cut sugar? Penting ke cut sugar ni untuk turunkan berat badan?" Soalan dari Nur Atikah di Kelang. Dari Kelang, Nur Atikah dari Kelang. Okey, bila kita nak diet, penting ke untuk kita cut off sugar intake, pengambilan sugar? Okey. Penting ke kita cut off pengambilan sugar untuk diet? Okey, saya jawab dulu. Saya jawab ya atau tak. Ya, sangat penting. Sangat penting untuk kita cut off sugar intake. Sebab apa? Dalam 3 makronutrien, saya dah ulang berkali-kali makronutrien. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak. Okay, bila kita nak diet untuk turunkan berat badan, which one daripada 3 ni kita nak cut off? Sebenarnya, kalau betul-betul nak cut off, nak diet, 3 ni kita tak perlu. Tapi kalau kita tak ambil 3 ni, yang kita panggil makronutrien ni, bagaimana kita nak dapat tenaga? Tenaga hanya dapat, yang kita panggil kalori. Tenaga dalam bentuk kalori, kita hanya dapat daripada 3 makronutrien ini sahaja. Karbohidrat, protein dan lemak. Kalau nak turun berat badan, 3 ni cut off. Tapi kita nak dapat tenaga dekat mana pula? So, tak ada tenaga. Jadi 3 ni kita perlu bijak manipulate. Tahu bagaimana kita nak ambil, tahu bagaimana kita nak kurangkan, dekat mana kita kena bijak. Okey. Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ni adalah sumber energi yang pertama. Dia ada tertib dia. Sumber energi pertama adalah karbohidrat. Iaitu kalau tubuh perlukan tenaga, tubuh akan cari karbohidrat. Karbohidrat ni apa? Karbohidrat ni adalah gula, glukos. Produk terakhir pencernaan dia adalah glukos. End product dia adalah glukos. Kita makan nasi, last kali dia jadi glukos, dia jadi gula. Nasi tu dia jadi gula, glukos. Kita makan oat pun dia akan jadi gula. Kita makan madu, dia jadi gula. Kita makan roti, dia jadi gula. Kita makan pulut, dia jadi gula. Sebab itu adalah karbohidrat, gula. Jadi, tapi ramai orang tak faham berkaitan dengan gula. Orang ingat, gula tu adalah gula, sugar ni. Kalau ahli nutrisi, kita faham gula tu adalah karbohidrat. Apa-apa karbohidrat yang kita makan, dia produk terakhir dia adalah gula, glukos. Okey, tapi kenapa orang nak diet kena cut off sugar? Gula pasir ni kita kena cut off. Sebab gula pasir ni dia dalam bentuk yang dah ditapis, bentuk yang agak ringkas. Kita panggil disaccharida. Karbohidrat ni, kalau kita belajar mendalam lagi, karbohidrat ni bila dicerna dia ada 3 kategori. Pertama kita panggil polysaccharide. Kedua kita panggil disaccharide. Ketiga kita panggil monosaccharide.
Polysaccharide ni macam roti, nasi, pulut ni polysaccharide. Dia ada banyak saccharide dia. Kedua, disaccharide. Disaccharide ni dia terbentuk daripada dua gula bercantum jadi disaccharide. Contohnya, glukos, bila campur glukos bila bergabung dengan glukos dia jadi gula maltose. Gula glukos campur gula glukos dia akan jadi gula maltose. Malt yang panggil coklat malt ni gula maltose. Maltose ni adalah disaccharide. Glukos campur fructose. Kita panggil apa? Kita panggil sucrose, gula pasir. So gula pasir ni kita adalah gula disaccharide, sucrose. Lagi apa lagi? Glukos campur galactose, kita panggil lactose, menghasilkan lactose. Itu gula lactose dalam susu. So gula yang dalam susu tu, gula semula jadi susu tu adalah terdiri daripada gula lactose. Okey. Jadi gula pasir ni gula sucrose, disaccharide. Dan gula pasir dia telah melalui satu proses kita panggil refinery. Refine. Dia dah di refine. How to say refine? How to explain refine? Refine ni dia dah tapis. Gula tapis, yes, tapis, refinery, refine. Gula pasir tu asalnya daripada tebu. So ambil daripada tebu, ekstrak daripada tebu, lepas tu dia tapis. Dia tapis, dia buang molas, dia buang nutrien dah tak ada zat mineral, vitamin mineral semua tak ada. Dia buang. Sampailah bentuk paling ringkas kita panggil sucrose, iaitu disaccharide. Sucrose ni, gula pasir ni, sucrose ni, dia tak ada apa-apa mikronutrien. Dia tak ada apa-apa vitamin, dia tak ada apa-apa mineral. Tak ada vitamin, tak ada mineral. Hanya gula, hanya kalori semata-mata. Sebab itulah gula pasir ni dia menyumbang kalori tetapi dia tak menyumbang nutrien. Dia tak menyumbang vitamin dan mineral, tak ada. Dia hanya menyumbang kalori saja. Zat mineral dia tak ada. Hanya menyumbang kalori sahaja. Jadi bila kita makan gula pasir ni masuk dalam tubuh badan kita, gula pasir tersebut daripada sucrose ni dia akan pecah menjadi dua. Bentuk paling ringkas dia daripada sucrose dia jadi glukos dan fructose. Jadi cepat tak proses ni? Cepatlah sebab dia hanya sucrose semata-mata. Dia tak diikat oleh phytonutrien. Pada gula pasir dia tak diikat oleh phytonutrien. Sebab dia tak ada mineral yang lain. Dia tak ada vitamin, dia tak ada mineral. So dia hanya gula semata-mata. Dalam bentuk yang tak sabilah, gula semata-mata. Jadi bila makan, gula dalam darah terus naik. Bila gula dalam darah terus naik, bila dia dicerna, kita makan gula pasir, sucrose, masuk dalam perut, dia cerna jadi glukos dan fructose, terus diserap masuk ke aliran darah. Maka pada ketika itu, bila gula dah dicerna, gula pasir tadi dia dah dicerna masuk dalam aliran darah. Bila gula dalam aliran darah, glukos ni banyak, dan ketika itu kita tak digunakan, cepat-cepat gula tersebut akan ditukar, disimpan dalam bentuk lemak. Sama ada disimpan dalam bentuk disimpan ke hati dalam bentuk glycogen, ataupun dia disimpan, kalau berlebihan sangat, disimpan dalam bentuk lemak. Jadi orang nak turun berat badan kena cut off gula supaya gula dalam darah dia tak berlebihan dan tak digunakan, maka lemak akan banyak lah. Jadi macam mana dia nak diet? Sebab itulah bila asalkan nak diet, nak turun berat badan je, mesti kena cut off gula. Sebab gula ini akan cepat sangat diserap ke dalam darah. Sebab dia ringkas, bentuk paling ringkas, sucrose ringkas. Bila proses, glukos akan cepat masuk dalam aliran darah. Bahayanya bila tak digunakan. Tapi kalau anda makan gula pasir, anda bancuh minum manis-manis, minum. Tapi lepas tu anda pergi jogging, anda pergi angkut simen, anda pergi angkut guni baja, anda pergi berlari, anda pergi hiking, dia tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Dia yang jadi masalah bila gula tersebut tak digunakan dalam aliran darah. Jadi badan akan cepat-cepat convert gula tu menjadi lemak.
maka lemak akan bertambahlah dalam badan. Jadi diet akan jadi fail. Tapi apa beza pula kalau kita diet, kita makan kurma, kita makan kita makan buah. Buah pun ada gula. Kurma pun ada gula. Tapi apa beza buah ataupun kurma ke, ataupun fiber-fiber yang lain, contohnya gula dalam makanan yang lain, gula dalam buah, gula dalam kurma, gula dalam nasi beras perang contohnya. Apa beza gula tu dengan gula pasir ni? Gula pasir bentuk ringkas. Gula dalam buah tu, dia bukan gula semata-mata. Dia diikat. Diri gula, pada gula tu dia diikat oleh phytonutrien yang lain. Diikat oleh magnesium, diikat oleh potasium, diikat oleh vitamin A, vitamin C, vitamin D kalau ada. Diikat oleh mineral-mineral yang lain. Bila diikat oleh mineral yang lain, jadi masuk dalam perut, dia tak mudah. Gula tersebut tak terlalu cepat diserap ke dalam darah berbanding gula pasir. So dia ada masa melalui proses lagi. Dia akan proses lagi. Sebab dia bukan gula semata-mata, dia akan proses lagi. Dia nak proses vitamin mineral lagi. Jadi lambatlah gula tersebut diserap ke dalam aliran darah. Maka sempatlah kita gunakan. Itu saja. Tapi kalau anda makan banyak sangat pun tak digunakan, maka problem juga. Jadi point dia bukan masalah gula pasir, bukan masalah gula tersebut. Masalah kita sendiri. Kita makan tapi kita tak gunakan. Makanan yang tak digunakan akan menjadi lemak, dan makanan yang tak digunakan juga boleh menjadi toksin. Makanan yang tak digunakan juga boleh memudaratkan kesihatan kita. Kita makan benda yang berlemak pun, kalau kita tahu cara manipulate lemak tu, kita tahu cara nak guna makanan berlemak. Saya pernah kata cheesecake lebih baik daripada chocolate cake, sebab cheesecake ni daripada lemak. Bila kita makan sifat lemak ni, apa-apa lemak lah, lemak minyak masak apa pun, kalau kita makan, dia mengenyangkan. Lemak ni dia mengenyangkan kita dalam memberi kita rasa kenyang dalam tempoh yang lama. Jadi kalau kita makan bagi tujuan untuk diet, kita makan, kita cepat kenyang. Jadi bila kita cepat kenyang, kita akan skip makan benda lain. Jadi itu cara manipulate dalam diet. Tapi kalau kita setiap hari kita makan lemak tanpa kita fikir plan bagaimana nak bakar lemak tersebut, maka makan cheesecake pun akan naik berat badan. Jadi kena tahulah. Jadi makan cheesecake, saya pernah bagi tahu itu, bagi program makan untuk kurus, yang pembeli makan untuk kurus, saya dah cover topik ni dalam topik yang lepas. Saya kata kalau kita makan cheesecake, kita kena plan. Bukan makan cheesecake pada waktu malam, bukan waktu tengah hari. Makan cheesecake waktu pagi. Sebab bila makan cheesecake waktu pagi, lemak, maka kita akan rasa kenyang. Bila akan kenyang, lunch kita dah tak lunch lah, ataupun lunch kita makan dengan kadar yang sikit. Lepas tu kalau nak makan nasi lemak ayam goreng, contohnya ayam goreng berempah. Nasi itu dah lah ada lemak, ada santan. Ayam goreng dah lah goreng dengan deep fry dalam minyak. Ini lemak yang banyak, ini penyumbang kalori besar. Bagus untuk diet kalau anda makan benda ni waktu breakfast. Jadi tengah hari nanti anda akan rasa kenyang, sebab dia lemak, so dia akan kenyang. Lunch pun kadang-kadang tak makan. Tapi kita silap, kita makan nasi lemak ayam berempah ni waktu bila? Waktu malam. Kita pergi makan kat restoran Kampung Baru, makan malam. Ini silap, ini menaikkan, menyebabkan lemak kita bertambah. Sebab lemak lambat dicerna, maka akan menyebabkan kita rasa kenyang. Jadi bila kita makan waktu malam, makanan yang berlemak, dalam tidur pun dia tengah cerna. Sila ada pun dia malas nak cerna. Itu jadi masalah berkaitan dengan usus. Itu isunya. Jadi jawapan kepada soalan Nur Atikah ni dari Kelang ni, kenapa bila nak diet kena cut off sugar intake, disebabkan gula
bila dia kata sugar tu, saya faham adalah gula tambahan, iaitu gula pasir tu. Gula pasir ni akan cepat berada dalam aliran darah, dan jika tak digunakan akan cepat disimpan dalam bentuk lemak dan akan fail diet kalau kita amalkan diet. Okey, itu jawapannya. Okey, clear Puan Kamsiah Osman, Waalaikumsalam. Nur Raziah Mukhtar, Waalaikumsalam. Zanita Abu Bakar, Waalaikumsalam. Ramlah Yunus, Waalaikumsalam. Okey, soalan yang kedua adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bantu cara bagaimana nak buang toksin dalam badan? Apa pemakanan yang membantu dalam pembuangan toksin? Siti Aisyah dari Wangsa Maju. Okey. Kita kena faham, tubuh badan dia ada satu proses yang kita panggil natural process untuk singkirkan toksik dalam dari badan kita. Antaranya adalah toksik disingkirkan melalui urin, kencing. Kencing kita toksin apa yang keluar? Toksik jenis ammonia, urea ni kind of ammonia lah, urea, garam mineral yang berlebihan, akan disingkirkan melalui kencing. Itu yang pertama. Dia ada beberapa percentage lah, tak semua bahan-bahan kumuh disingkirkan melalui kencing. Itu contohnya garam mineral berlebihan, urea, ammonia, itu melalui kencing. Okey. Yang kedua, toksik akan disingkirkan melalui paru-paru kita. Paru-paru toksik apa? Gas karbon dioksida yang tak diperlukan oleh tubuh badan akan dikeluarkan melalui paru-paru. Paru-paru mengeluarkan bahan kumuh juga. Apa lagi? Kulit akan keluarkan toksik juga. Kulit akan keluarkan toksik melalui perpeluhan. Juga garam mineral berlebihan kulit. Kan ada orang tampal dekat kaki, dekat kaki ada tampal untuk detox kan. Tapi jadi anda kena ingat, yang keluar tu bukan toksik, kolesterol lah, apa benda tak boleh keluar ikut kulit. Itu adalah garam mineral berlebihan. Itu sahaja. Jadi saya bagi tahu, jangan terpedaya dengan orang yang jual tampal kaki, food patch, tampal kaki tengok keluar ni, dia kata ni keluar kolesterol ni racun. Tak ada racun, tak ada kolesterol. Itu hanyalah perpeluhan, garam mineral berlebihan sahaja melalui toksik. Itu kita panggil skin punya detoxification. Jadi toksik keluar melalui kulit ni iaitu melalui perpeluhan. Okey. Tak payah pakai foot patch pun tak apa. Kita pakai stokin pun dia akan keluar juga. Sebab itulah pakai stokin. Kalau kita pakai stokin zaman sekolah dulu, stokin putih, cepat kotor. Pakai 2 hari dah kotor. Pakai 2 hari dah berbau stokin. Sebab kaki, kulit mengeluarkan toksik. Di kaki juga mengeluarkan tempat berkumpulnya asid lactic acid. Sebab itulah kaki kalau tak di exercise, jarang bergerak, sekali exercise kita akan cramp. Orang yang cramp kaki ni maksudnya kaki dia, muscle kat kaki tu dia jarang melakukan exercise. Bila tiba-tiba muscle dia jarang bekerja, muscle kaki jarang bekerja, tiba-tiba dia berjalan dalam jarak yang lama kan. Contohnya saya, satu hari average saya berjalan lebih kurang dalam 10 km. Saya kira. So maksudnya step lebih kurang dalam berbelas step lah. Cuma kemarin saya berjalan 21,000 step. Sama dengan 14 km saya berjalan kan. Tak cramp. Sebab apa? Sebab kita dah biasa. Tapi tiba-tiba anda tak biasa, anda terus berjalan lama, kaki boleh cramp. Sebab apa? Muscle dia bekerja. Kena ingat, muscle pun bernafas. Muscle bernafas, dia perlukan oksigen. Jadi bila dia use all oksigen di sel berada dekat kaki tu, bila dia guna semua oksigen dekat kaki tu, maka pernafasan melalui oksigen ni dalam istilah sains kita panggil aerobic respiration, pernafasan secara aerobik. Maksudnya
dengan kehadiran oksigen. Itu normal. Tapi bila oksigen dah kehabisan pada kaki, dah kehabisan oksigen, maka oksigen berkurangan. Bila dia dah run out, dah tak ada dah oksigen, muscle dia tak boleh nak bernafas. Jadi dia terpaksa bernafas melalui anaerobic respiration secara tanpa oksigen. Kita punya sel boleh bernafas melalui tanpa oksigen. Kita panggil anaerobic respiration. Bila dia membuat menjalani pernafasan secara anaerobic respiration, pernafasan tanpa oksigen, dia akan keluarkan sejenis asid yang kita panggil asid laktik. Maka bila dia menafas, dia nak bekerja kaki, dia menafas secara anaerobic respiration tanpa oksigen, asid laktik akan dihasilkan dengan lebih banyak. Bila asid laktik dihasilkan dengan lebih banyak asid, maka muscle kita akan cramp. Itu penyebab itu tanda cramp tu, tanda muscle kaki kita ni kurang oksigen. Sebab apa kurang oksigen? Kita kurang exercise. Tiba-tiba saja nak pergi jalan 10 km. Sebelum ni tak pernah jalan 1 km pun tak pernah jalan, tiba-tiba. Sebab tu tak boleh. Sebab tu atlet pun dulu saya pernah, waktu zaman saya jadi atlet dekat UM dulu, satu atlet, satu kumpulan dengan saya lah. Dia berlari pecut, saya berlari jarak jauh. Saya atlet jarak jauh, dia atlet pecut. Tengah berlari tu, dia tengah pecut 100 meter tu, tiba dia berhenti, dia terjatuh dekat tengah track tu. Dia belum pecut habis lagi. Separuh saja dia terjatuh, bunyi pak. Bunyi meletup. Pak. Tu dia duduk sekejap, dia baring, tu dia menjerit, dia meraung. Sakit. Pergi tengok dekat peha dia, merah kebiruan. Muscle dia tak cukup oksigen, boleh meletup, terkoyak muscle dia, injured. Dia tak boleh berlari dah, dia kena rehat, rest 3 bulan 4 bulan. Sebab apa? Sebab dia nak pecut tu, sepatutnya dia kena betul-betul warm up, kena cukup warm up. Dia warm up, orang yang berlari pecut ni dia tak sama warm up dengan orang berlari jarak jauh. Berlari pecut ni dia kena warm up sampai berpeluh lencun, sampai pernafasan dia, heartbeat tu dia back to normal. Dia mula-mula bila kita berlari, nafas kita macam semput. Jadi bila dah lama-lama kena tahu pernafasan juga, lama-lama oksigen tu kena tahu pernafasan supaya oksigen disedut, diambil dengan maksimum. Bila kena warm up betul-betul, bila dah lencun, barulah boleh dia pecut. Sebab itulah kita tengok atlet pecut ni, sebelum nak berlari, badan dia dah lencun dah. Itu cara warm up yang betul untuk pelari dekat lah. Pelari pecut. Kalau pelari jarak jauh, lain pula. Kita warm up dalam 2 jam sebelum nak berlari tu, 1 jam sebelum nak berlari, memang dah lencun. Lepas tu kita kena renew balik energi kita, cepat-cepat cover cepat, dan kita stretching saja. Sebab tu lah bila nak berlari 1,500, nak berlari 5,000 km, tak adalah badan berpeluh lencun, dia hanya berpeluh sikit saja. Tu cara dia lah. Jadi apa tadi nak cakap tadi? Toksik. Jadi toksik keluar ikut kulit, iaitu perpeluhan. Yang ketiga, toksik keluar melalui pembuangan air besar. Pembuangan, defecation. Feces, defecation, iaitu pembuangan air besar. Pembuangan air besar ni, banyak bahan kumuh dikeluarkan melalui pembuangan air besar ni. Major detoxification melalui pembuangan air besar. Macam-macam lah. Fiber pun ada dalam najis kita. Fiber, sebab tu fiber tak boleh cerna. Fiber dikeluarkan melalui najis kita. Apa lagi? Bahan-bahan kumuh yang lain lah. Saya tak perlu sebutlah, banyak benda bahan kumuh dalam najis kita. Itu major detoxification. Okey, jadi saya nak cerita berkaitan dengan major detoxification, iaitu pembuangan usus. Bila kita kata detox ni, bukan peluh, bukan kencing. Kencing pun detox, peluh pun detox. Tapi bila kita kata detox,
secara generalnya orang faham detox adalah buang air besar. Okey. Detoxification ni dia berlaku secara natural tanpa perlu buat apa-apa. Secara natural. Pada asasnya, in general dia dapat berlaku secara general. Kita tak perlu cuci sebenarnya, usus kita tak perlu cuci. Tapi dengan syarat bila kita makan makanan seimbang, dia sendiri tahu macam mana nak cuci. Jadi bila kita makan makanan yang tak seimbang, makanan yang tak sihat, maka usus kita dia tak berapa efisien. Dia bukan tak bekerja, dia bekerja tapi tak berapa efisien. Jadi sebab itulah berlakunya masalah sembelit, masalah IBS, intestinal bowel syndrome, IBS, sembelit, diarrhea, lepas tu jadi masalah polips terbentuk dekat usus kita, lepas tu bawalah rentetan tu jadilah masalah kanser usus, colon cancer, rectal cancer, colorectal cancer dan sebagainya. Okey. Jadi dekat situlah timbulnya perkataan detoxification. Saya cerita pada asalnya tak ada perkataan detoxification, sebab detoxification tu berlaku secara semula jadi, tak perlu dicuci-cuci. Antara organ yang tak perlu dicuci-cuci contohnya trachea tak perlu cuci. Anda gosok gigi anda tak perlu nak gosok sampai bawah, tak perlu cuci. Itu lagi satu, faraj wanita tak perlu cuci, dia perlu berada dalam keadaan asid. Rahim tu tak perlu cuci. Ada yang pergi beli sabun pencuci cakap macam-macam kan, feminine wash apa ni kan, cuci sampai dalam tak boleh, sebab dia perlu berada dalam keadaan asid. Dia perlu ada bakteria supaya dia melalui detox secara semula jadi, pemberian secara semula jadi. Sama juga dengan usus besar kita. Kita tak adalah cuci usus ni sampai kita kena korek punggung kita, usus di dalam, tak perlu. Dia boleh jalani secara semula jadi. Tinggal lagi yang perkataan yang betul adalah kita kena tahu apa pemakanan untuk betulkan microflora environment dalam usus kita, supaya usus dapat bekerja membuat detoksifikasi secara natural. Dia tak ada istilah detox. Dia hanya betulkan microflora environment dalam usus. Environment dalam usus tu kena betulkan, barulah untuk elakkan masalah-masalah sembelit dan sebagainya. Okey. Jadi soalan yang Siti Aisyah tanya ni, apa pemakanan yang bantu pembuangan toksik? Tak ada makanan membantu pembuangan toksik, tetapi ada makanan untuk membantu betulkan microflora environment dalam usus. Antaranya makanan yang berunsurkan probiotics dan prebiotics. Kedua ini sahaja makanan yang boleh betulkan semula microflora yang terdiri daripada patogenik bakteria dan bakteria probiotik. Komposisi ni kena jelas. Topik ini saya akan cerita dengan lebih dalam pada hari ini. Saya lupa nak bagi tahu. Hari ini kita ada sesi coaching, private coaching bagi pembeli buku makan untuk kurus. Hari ini topik yang ke-10 tak silap saya, berkawan dengan bakteria. Ini saya akan hurai lebih lanjut. Bakteria ni ada banyak, probiotik ada banyak. Sebab itulah bila kita nak beli, contohnya kita nak beli probiotik contoh dekat pasaran, kita nak kena tahu strain bakteria tu. Bakteria yang ada dalam yogurt lain jenis probiotik dia. Bakteria yang ada dalam Vitagen apa semua ni, Yakult lain strain dia. Kita nak kena tahu strain apa yang betul yang perlu ada dalam usus kita. Dia ada jenis Lactobacillus, dia ada Streptococcus, Lactobacillus, Streptococcus. Dia ada jenis Plantarum species. Dia jenis ada. Tapi yang kalau anda beli yogurt, dia ada 2 saja bakteria yang sepatutnya ada dalam yogurt. Betul lah kalau kita nak beli makanan yang berasaskan probiotik, contohnya yogurt, Vitagen, Yakult, kita baca strain. Yang ni saya tak ajar sebab saya tak ajar secara live. Saya belum ajar secara live lagi sebab kalau saya sebut spesies orang tak faham. Dia ada Bulgaricus species, Streptococcus thermophilus species,
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. Dia tengok bergantung pada produk. Dalam produk berunsurkan probiotik dalam susu, dia ada beberapa jenis yang wajib ada dalam. Kalau tak ada, maksudnya dia bukan dia tak berapa efektif. Makanan yang ada probiotik, contohnya dalam tempoyak contohnya. Dan tempoyak probiotik dia tak sama dengan probiotik dalam susu. Dia ada dalam tempoyak biasanya ada Plantarum spesies plant punya bakteria. Jadi bila contoh kita nak beli, ni tujuan anda kena tahu, ni detail ini terlalu saintifik. Anda perlu tahu spesies ni sebab apa? Sebab katakanlah kalau kita nak beli probiotik dalam bentuk powder contohnya dekat luar, kita nak beli kapsul probiotik contoh dekat farmasi apa, kita ada masalah sembelih ni, kita nak beli, kita kena baca dia punya apa spesies dia. Kalau anda tak tahu baca spesies, anda tak kenal spesies, tiba-tiba dia tulis kat promote dekat produk dia tulis kami ada 60 bilion CFU, 60 bilion unit probiotik dalam ni. Kita nampak banyak, bagus ni. Bila makan kenapa tak berak-berak kenapa tak berak? Tengok spesies, rupanya ini spesies ni lain. Probiotik dalam bentuk kapsul, anda makan, anda kena tahu spesies. Sebab probiotik dia perlu prebiotik. Jadi bila kita makan probiotik tu dalam bentuk kapsul tu, kita nak kena tahu probiotik tersebut, spesies tu dia perlu apa. Kalau probiotik tu jenis Plantarum spesies, dia perlu kita selepas kita makan probiotik tu, kita perlu makan banyak tumbuh-tumbuhan, perlu banyak makan buah dan sayur. Barulah bakteria tu, probiotik tersebut dapat makanan dia. Sebab dia jenis Plantarum spesies. Plantarum spesies ni macam yang ada dalam kimchi, yang ada dalam tempoyak. Ini Plantarum spesies, dia nak tumbuh-tumbuhan. Jadi bila kita dah masuk dia dalam perut, kita perlu makan buah-buahan lah. Baru dia boleh membiak, baru kita ada efek berak-berak tu. Kalau dia jenis Streptococcus thermophilus, dia perlukan susu. Lepas makan probiotik tu, makanlah susu. Ataupun anda makan yogurt. Ini sebab bidang probiotik ni bidang saya, PhD saya probiotik. Jadi kita nak ajar orang sangat susah sebenarnya. Mana kena tahu spesies tu. Jadi dalam Vitagen, bukan semua orang makan Vitagen berak-berak. Dia kena tahu bila dia nak makan Vitagen, selepas tu dia kena ambil apa, supaya bakteria probiotik yang ada dalam Vitagen tu dia boleh membiak dengan elok, barulah ada efek berkesan. Dia banyak, ada spesies banyak tapi kita kena tahulah bakteria spesies apa dalam susu. Topik ni saya tak cerita secara ni tapi kalau anda tengok dalam bab yang ke-10 buku makan untuk kurus, saya ada cerita spesies dia. Spesies. Kalau kita makan kita nak probiotik yang jenis fungi, bukan bakteria, jenis fungi, jenis kulat, kita ambil lah dalam tempe. Tempe ada probiotik fungi tu. Ada apa lagi? Ada kimchi ada probiotik. Apa lagi? Makanan Jepun, natto dia ada probiotik, dia ada probiotik fungi, dia ada bakteria probiotik, dia ada fungal probiotik. Budu ada probiotik. Ikan perkasam ada probiotik. Apa lagi? Tapi masalahnya ikan perkasam memang ada probiotik, tapi bila kita goreng probiotik tu dah mati. So dah tak ada lah khasiat probiotik. Tempoyak memang ada probiotik, tapi kalau kita masak tempoyak ikan patin, probiotik tu dah tak ada. Sebab suhu dah tinggi, habislah, matilah probiotik tu. Jadi tempoyak ni bagus makan buat sambal, makan mentah. Dan tempoyak yang ada probiotik ni tempoyak yang berusia 14 hari ke bawah. Dengan syarat balang yang kita buat tempoyak tu tak dibuka tutup, dia fresh. Jadi kalau nak buat tempoyak, nasihat saya, janganlah buat balang besar. Sebab balang besar, kita nak habis satu balang tu mungkin kita ambil masa dalam 2-3 bulan baru habis. Dan kita buka tutup. Sebab bila dibuka tutup, maka oksigen dah masuk dalam tu. Bila oksigen dah masuk dalam tu, patogenik bakteria dah merebak, probiotik dah kurang.
Jadi nak buat tempoyak, buatlah dalam bentuk kecil-kecil. Kecil-kecil, botol kecil-kecil. Yang mana kita 2-3 kali makan habis. 2-3 kali makan habis. Saya buat fermentation, proses penapaian dekat makmal saya. PhD saya buat penapaian durian Belanda. Saya tak buat besar-besar, balang besar-besar. Kita buat kecil je, balang kaca besi. Buka dia ada botol dia lah, tutup biru, botol kaca, tutup ketat-ketat supaya isi padat-padat, tutup ketat-ketat supaya bakteria oksigen tak ada. Bila oksigen tak ada, probiotik bakteria ni dia akan hidup, dia akan membiak dengan melakukan anaerobic respiration, pernafasan tanpa oksigen. Jadi bila dia melakukan pernafasan tanpa oksigen, maka oksigen dah tak ada. Oksigen tak akan ada dalam balang penapaian tu. Bila oksigen tak ada, maka patogenik bakteria akan suppress, akan mati lah, akan hilang. Dah tak ada, dia dah tak ada. Kuman jahat tak ada. Yang ada bakteria baik, probiotik. Jadi nak buat tempoyak, buat balang kecil-kecil yang kita 2-3 kali makan habis. 2-3 kali makan habis. Buat banyak-banyak balang kecil-kecil. Dan simpan dalam peti sejuk lah. Jangan kat luar. Bila peti sejuk, patogenik bakteria kita boleh melambatkan proses growth dia. Kita boleh lambatkan the growth of pathogenic bacteria. Okey. Jadi nak betulkan environment dalam usus, secara general lah saya boleh bagi tahu, anda amalkan tempe. Tempe pula jangan goreng garing, jangan goreng hiris nipis-nipis, buat kerepek. Itu tak betul. Itu pemakanan tak berapa sihat. Untuk sedap tekak boleh lah. Tempe ni buat masak ni, bila kita goreng ke kita masak apa, biar dia ada tekstur tempe tu. Jangan sampai keras. Biar ada tekstur tempe tu. Lepas tu amalkan yogurt, amalkan buah yang kaya prebiotik, buah pisang, betik, prune, kekacang, apa lagi? Ini semua makanan yang kaya prebiotik untuk usus kita. Kalau anda makan ni, katakan bila makan ni sembelit masih tak okey lagi. Itu maksudnya keadaan perut anda, komposisi bakteria dalam usus anda, kolon anda memang sangat tak betul. Komposisi dia sangat, bakteria baik tu dah makin berkurang. Jadi bila makin berkurang, anda masuklah probiotik, makan prebiotik, makan pisang, makan betik ni, dia tak boleh nak membiak sebab dah tak ada dah, jumlah dia dah tak ada dah. Jadi tak boleh membiak, dapat memang sembelit teruk lah. Jadi apa yang anda kena buat, anda betulkan balik probiotik. Betulkan balik komposisi probiotik dengan cara top up dari luar. Dia boleh, kita nak blur balik dia, biarkan balik dia dengan ambil prebiotik makanan dia. Kalau benda tu pun dah tak ada, probiotik dah tak ada, kita kena top up dari luar. Makan yogurt lah. Kena amalkan. Hari-hari makan. Jadi culture dia ni akan ni. Ataupun anda pergi beli probiotik dalam bentuk kapsul tu, anda letak dalam yogurt, kacau, anda makan. Anda makan. Bukan telan macam tu. Letak dalam yogurt, anda makan. Yogurt tu campur buah-buah sikit, letak madu sikit, campur, makan. So, bila amalkan, dia dalam 3-4 hari tu kita dah betul lah. Mana dah boleh membuang dah. Jadi apa beza kalau tak boleh buang sangat? Apa yang orang kata ambil contohnya julap ni tuan. Julap ni dia bukan probiotik. Julap ni fungsi dia adalah ubat untuk rangsang peristaltik movement. Bila kita makan julap, ubat julap ni dia rangsang pergerakan peristaltik usus kita. Usus kita ni dia bergerak tau. Memang dia statik tapi dia bergerak. Dia bergerak macam ni. Dia bukan bergerak berjalan. Dia bukan moving. Dia ni macam ni lah. Dia bergerak. So, bila dia gerak macam ni, maka najis tu akan jalan lah. Najis kat dalam dia tu dia akan jalan. Baru kita rasa nak membuang. Jadi, julap ni, dia rangsang peristaltik movement. Kalau peristaltik movement tak dirangsang, maksudnya usus kita jadi macam ni lah. Jadi, nak buang susah lah. So, dia kena rangsang.
So dia akan bergerak macam ni. Cara nak rangsang peristaltic movement, antara kaedah natural, kena berjalan buat exercise, memang akan rasa nak buang air besar. Saya bangun pagi, katakan rasa macam tak rasa nak buang air besar. Biasanya bangun pagi kita akan rasa. Kalau tak rasa, biasanya balik subuh nanti akan rasa. Sebab apa? Saya nak pergi subuh, kita berjalan kaki ke surau atau ke masjid, kita berjalan. So balik pun kita berjalan, maka peristaltic movement dah dirangsang. Maka balik pada subuh biasanya memang akan nak buang air besar. So itu caranya lah. Jadi tak ada istilah detox. Habis yang orang jual detox tu, itu commercial claim. Makan memang rasa nak membuang. Memang betul. Biasanya yang detox yang orang jual kat pasaran, yang orang kata detox ni, biasanya dia diformulakan dengan fiber. Fiber ni memang dia pertama memang dia rangsang pergerakan peristaltic movement. Yang kedua, fiber ni memang menjadi makanan kepada bakteria baik. Bagus tak? Memang bagus. Tapi commercial claim, dia tak boleh cakap benda tu detox. Sepatutnya dia kena kata benda ni bagus untuk betulkan balik environment dalam usus. Ayat yang betul. Kalau anda sebut detox depan doktor, memang doktor ban, doktor bash anda. Tak ada istilah detox. Usus kita tahu cara nak membuang sendiri. Ya, betul. Tapi kenapa kalau tahu membuang sendiri, kenapa ada masalah sembelit lagi? Kenapa ada masalah kanser usus lagi? Sepatutnya dia bukan, tak boleh kata detox lah. Sepatutnya kena betulkan balik environment dalam usus. Kita istilah tepat, microflora environment dalam usus. Usus kita ni dia ada makhluk lain hidup, bakteria. Sebab itulah dalam diet, dalam buku Makan Untuk Kurus, saya ajar bagaimana kita nak berkawan dengan bakteria. Teknik yang ke-10 ni untuk turun berat badan, sesuai diamalkan untuk orang yang ada masalah sembelit, yang tak boleh nak buang air besar dah berhari-hari, dan berat badannya makin naik, yang perut badan dia buncit, menegang, yang badan dia berangin. Orang yang ada masalah badan berangin, perut buncit, menegang, susah nak membuang air besar, jerawat keluar banyak, kulit kusam, ini semua sebelum dia nak turun berat badan, dia perlu berkawan dengan bakteria. Sebab dalam usus dia, biasanya orang macam ni terkandung lebih kurang dalam 5 kilo najis terlonggok. 3 ke 5 kilo najis terlonggok. Jadi teknik berkawan dengan bakteria ni yang saya tulis dalam buku, anda bagus amalkan untuk orang yang ada masalah ni, supaya najis yang terlonggok boleh dibuang dulu. The first 3 to 5 kg tu perlu dibuang dulu. Kalau dia berat badan dia 90, maksudnya dia perlu turun dulu secara buang toksik ni 5 kilo. Maksudnya daripada berat badan 90 dah turun 85. Sebelum dia fikir bagaimana nak bakar lemak lah, apa benda nak buat diet ni, ada perlu turun ni dulu. Kalau tidak, kalau kolon berada dalam keadaan tak cantik, maka dia makan apa-apa benda yang tak benda-benda yang berkhasiat pun tak boleh diserap dengan baik. Jadi dia umpama kata najis terlonggok dalam usus kita ni umpama tong sampah yang bergerak yang kita bawa merata-rata. Jadi tong sampah kalau tak dibersihkan, susahlah. Jadi kita makan apa-apa dah tak ada khasiat, dia jadi toksik. Jadi ini yang saya tekankan. So maksudnya betulkan environment usus kita. Bab probiotik ni nak cerita terlalu detail, sebab dia boleh buat satu buku probiotik. Sebab nak ajar probiotik ni, silibus dia banyak probiotik. Probiotik bukan saja bakteria, probiotik dia boleh jadi fungi. Probiotik dia boleh jadi apa selain pada fungi, apa lagi yeast. Yeast pun boleh jadi probiotik juga. Okey, itu saja kongsian daripada saya. Harap dapat manfaat kongsian saya ni. InsyaAllah kalau ada masa yang lain,
esok ke saya akan berkongsi lagi. Saya akan jawab, ada soalan lagi yang saya akan jawab. Okey, untuk pembeli buku malam ni jangan lupa sesi coaching kita pada pukul 9 malam dengan topik berkawan dengan bakteria. Saya akan kupas detail kali itu memang bidang saya Okey, untuk siapa yang masih belum memiliki buku, anda boleh dapatkan dengan kontak tim kami. Kita akan post dengan segeralah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi.